Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, berkaitan dengan case Zara Khairina yang masih menjadi cerita, masih menjadi isu sehingga hari ini, kerana tanda tanyanya belum terjawab, terutamanya kepada rakyat Sabah dan juga khususnya seluruh Malaysia yang sudah bersolidariti, sudah berhimpun Justice for Zara. Akhirnya ada satu keputusan terkini yang menyatakan beberapa individu akan didakwa membuli. Bukit Aman pun ada membuat kenyataan berkaitan dengan ini, yaitu satu perkara yang menjuruskan kepada elemen bully. Nah, yang terkini pula beberapa individu akan didakwa membuli. Adakah dengan ini beberapa individu ini, kalau mereka benar-benar terlibat bersalah sebagai pembuli, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang? Jabatan Peguam Negara AGC dalam satu pengumuman mengesahkan akan ada beberapa individu akan didakwa di mahkamah berhubung kematian Zara Khairina. Dalam kenyataan itu, Peguam Negara Muhammad Dusuki Mokhtar berkata, langkah itu diambil selepas AGC meneliti kertas siasatan yang diserahkan oleh polis kepada mereka baru-baru ini. Keputusan untuk menuduh suspek bagi kesalahan buli berkenaan dibuat memandangkan pertuduhan tersebut tidak akan mengganggu proses inquest yang akan berjalan. Pada masa sama, Muhammad Dusuki memberitahu, walaupun pendakwaan akan dilaksanakan, keputusan tersebut tidak akan menjejaskan siasatan yang masih dijalankan oleh polis. Zara Khairina, 13 tahun, ditemui di tingkat bawah Sekolah Menengah Agama Tun Datu Mustafa di Papar. Kejadian itu menarik perhatian ramai apabila didakwa mempunyai kaitan dengan orang kenamaan. Pasukan Bukit Aman membentuk sebuah pasukan khas bagi mengambil alih siasatan kes berkenaan. Jadi antara keputusan terkini yang saya boleh kongsikan kepada Anda adalah beberapa individu akan didakwa membuli. Persoalannya siapakah individu ini dan berapa orangkah individu ini? Kalaulah mereka ini benar-benar membuli, benar-benar didapati bersalah, saya sebagai rakyat Sabah, rakyat Malaysia berada di belakang keluarga Zara. Saya menyokong mereka ini untuk dikenakan tindakan ataupun hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Antara beberapa siri penafian ataupun cerita fitnah yang saya sudah kongsi sebelum ini, di dalam video sebelum ini. Pertama, yang melibatkan kes kematian Zara Khairina. Pertama, berkaitan dengan audio yang tular. Kedua, berkaitan dengan mesin basuh yang memang ramai orang sudah bercakap tentang ini. Dan yang ketiga, berkaitan dengan Ibu Zara nak saman doktor kalau saya tak silap. Dan ada lagi satu yang keempat, tapi saya dah lupa. Nah, antara beberapa yang dinyatakan fitnah ini yang perlu kita faham dan kita perlu stop percaya kepada perkara ini. Berkaitan dengan cerita yang melibatkan mesin basuh. Akhirnya, guru ataupun dalang yang mengeluarkan video tersebut akhirnya ditangkap. Maksud saya, kedapatan. Guru akui video Zara dalam mesin basuh hanya konten. Tuan-tuan, saya tidak menyokong perkara ini. Guru bahasa Inggris yang memuat naik video
yang kononnya memaparkan Zara Khairina Mahadir, 13 tahun, dimasukkan ke dalam mesin basuh, mengakui bahwa ia hanya sekadar konten. Saya terpikir macam mana seorang guru yang perlu menjadi teladan kepada ramai orang, kepada murid. Kenapa beliau memuat naik video yang memaparkan Zara Khairina dimasukkan ke dalam mesin basuh dan mengakui bahwa ia hanya sekadar konten? Saudara-saudara, saya tidak setuju dengan perkara ini, dengan apa yang dilakukan. Ini didedahkan oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution di Dewan Rakyat. Katanya, guru yang memuat naik video berkenaan sehingga tular di media sosial membuat pengakuan selepas ditahan polis. Kita tahan seorang guru yang membuat konten di TikTok bahwa adik Zara dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam mesin basuh. Bila kita soal siasat, kenapa buat begitu? Jawabnya, saya hendak buat konten. Tetapi konten itu ditelan bulat-bulat oleh sebagian besar rakyat di dalam dan luar dewan. Dia nak buat konten dia, kata. Tapi cara dia susun ayat seolah-olah begitulah puncak kematian. Di sini saya nak sebut kita tak boleh berdasar kepada sentimen dan emosi, kata Saifuddin. Menurutnya, tindakan tidak bertanggung jawab itu amat dikesali kerana berjaya mempengaruhi sebahagian rakyat Malaysia, sedangkan fakta yang dikemukakan adalah palsu. Guru itu ditahan dan akan dituduh jika mendapat persetujuan Jabatan Peguam Negara. Saifuddin Nasution turut mendedahkan ketika di soal siasat, guru itu mengakui tidak mempunyai sebarang bukti, sebaliknya hanya mahu menarik perhatian di media sosial. Zara Khairina, pelajar tingkatan 1 SMKE Tundut Datuk Mustafa Papar, ditemui tidak sadarkan diri berhampiran longkang asrama pada jam 3 pagi 16 Julai sebelum disahkan meninggal dunia sehari selepas itu. Jadi teman-teman, kita jangan mengambil cerita-cerita yang kita sendiri tidak tahu sumbernya. Akhirnya Menteri Dalam Negeri mengesahkan ini adalah berita palsu dan guru itu ditahan dan akan dituduh jika mendapat persetujuan AGC ataupun Jabatan Peguam Negara. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, berkaitan dengan kematian misteri adik Zara Khairina yang masih menjadi persoalan, masih menjadi tanda tanya kepada ramai orang sehingga hari ini, terutamanya di Sabah dan juga di Malaysia. Ada yang berkata ini melibatkan VVIP ataupun mana-mana orang-orang kenamaan. Tapi pada akhirnya perkara-perkara ini dinafikan, disahkan fitnah. Tapi apa pula pandangan daripada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution? Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution dalam satu pengakuan menafikan bahawa terdapat cubaan untuk menutup atau memanipulasi kes berhubung kematian tragis Zara Khairina Mahadir yang berumur 13 tahun di Sabah. Walaupun mengakui terdapat ketidakpatuhan terhadap beberapa prosedur, tetapi tegasnya ini tidak mengganggu integriti siasatan. Tuduhan mengatakan bahawa kes ini cuba ditutup, dimanipulasi adalah tuduhan yang sangat berat. Nah, kepada anda di luar sana yang mungkin tertanya-tanya, adakah kes Zara Khairina Mahadir, kematian adik Zara ini, pertama, adakah cuba ditutup oleh pihak-pihak berkuasa, cuba cover beberapa VIP ataupun orang-orang kenamaan? Menteri Dalam Negeri sudah membuat pengakuan. Tuduhan mengatakan bahawa kes ini ditutup ataupun cuba untuk dimanipulasi adalah tuduhan yang sangat berat. Ia tidak mencerminkan realiti tindakan pihak berkuasa daripada awal sehingga kini. Menurut Saifuddin Nasution di Dewan Rakyat dalam taklimat berkaitan dengan isu ini. Dalam ruangan komen melalui Facebook page Malaysia Kini yang saya lihat, dalam ruangan komen,
Saifuddin nih bukan boleh percaya sebab dia ini penipu. Tak percaya tengok nanti apa pula kenyataan yang dia keluarkan. Ini saya tidak tahulah kenyataan daripada salah seorang pengguna media sosial. Lepas itu komen seterusnya berkata, itu hari Kementerian Dalam Negeri dah bagi tahu siasatan dah selesai. Lepas tu baru pula Bukit Aman ambil alih. Tolong dengar kenyataan Menteri KDN sebelum ini. Hari pula bawa cerita lain. Nanti akan keluar cerita lain lagi. Seterusnya komen berkata, Datuk Seri Panglima baru je dapat gelaran. Kisah adik Zara membuktikan doa orang yang dizalimi didengari tanpa penghalang. Nah, tuan-tuan dan puan, mereka kata macam mana kes yang terkait dengan anak dia. Macam itulah kes arwah adik Zara. Kalau boleh, semua nak sembunyi. Nah, tuan-tuan dan puan, kita hanya menantikan kebenaran. Tapi yang terkini, Menteri Dalam Negeri menafikan polis cuba tutup kes Zara.